أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan bersedia untuk meneruskan PDPC Maya kita di dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2. Okey, pada hari ini kita akan bincang bidang sirah pelajaran 23 di bawah tajuk wanita suri teladan. Okey. Para pelajar semua, seperti biasa kamu semua akan bersama-sama dengan saya Ustazah Nur Ariza binti Zakaria. Okey, kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Di bawah tajuk wanita suri teladan, okey, kita akan bincang tentang tokoh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, permaisuri hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sri Kandi Ilmu. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Ratu Syurga. Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, Sayyidatus Syuhada, iaitu penghulu wati para syahid. Tetapi untuk hari ini kita bincang tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sri Kandi Ilmu. Okey. Bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita akan bincang tentang riwayat hidup, sifat utama, sumbangan beliau dan iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada beliau. Okey pelajar, kita teruskan. Yang pertama kita bincang tentang riwayat hidup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, nama sebenar beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar. Keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Taimi. Gelaran As-Siddiqah yang bermaksud wanita yang berkata benar, dan Al-Humaira yang bermaksud putih kemerah-merahan. Okey, yang biasa kita dengar Al-Humaira kan. Ini gelaran yang masyhur. Okey, Sayyidatina Aisyah Al-Humaira. Okey. Perkahwinan, berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah. Kewafatan tahun 58 hijrah pada usia 67 tahun. Okey, sekarang kita tengok pula sifat utama beliau. Okey, yang pertama, Sayyidatina Aisyah ni seorang yang cerdas dan pintar. Okey, mendapat didikan daripada ayahandanya dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat direct, dia dapat terus daripada ayahandanya ni. Okey, sebab ayahanda dia ni Abu Bakar, sahabat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa bersama dengan Rasulullah. Jadi dia mendapat banyak ilmu daripada Rasulullah dan disampaikan kepada anaknya Sayyidatina Aisyah. Selepas berkahwin, Aisyah ni mendapat terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, selain itu, beliau ni seorang yang rajin bertanya. Tak faham dia tanya, tak faham dia tanya, nak tahu dia tanya. Bukan dia duduk diam. Nah. Dan selalu mengikuti majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka, dia minat untuk mengikuti majlis ilmu. Dia ikhlas, sebab tu dia mudah mendapat ilmu. Antara ilmu yang dikuasainya termasuklah Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syair dan perubatan. Okey, itu ilmu yang dia kuasai. Sifat utama yang kedua yang dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah sabar dan tabah. Okey. Sabar dan tabah ketika difitnah oleh golongan munafik dalam peristiwa hadis Al-Ifki, iaitu peristiwa beliau difitnah oleh orang-orang munafikin. Okey. Dalam menghadapi fitnah tersebut, beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya turun ayat Al-Quran membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan Sayyidatina Aisyah dari fitnah tersebut melalui firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang membawa berita dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Setiap orang antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Okey, kisah ni saya buat video lain yang bertajuk peristiwa Al-Ifk. Nanti boleh tengok peristiwa tu, boleh jelas macam mana peristiwa tu berlaku dari awal sampai akhir, iaitu nama Aisyah dibersihkan semula. Okey, ni peristiwa yang amat penting dalam sejarah Islam. Okey, kita kena tahu, faham dan hayati. Okey, apatah lagi di akhir zaman ni dunia fitnah yang berleluasa. Okey, sifat utama beliau lagi iaitu pemurah dan lembut hati. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat dermawan. Beliau suka bersedekah apa sahaja yang ada di dalam tangannya. Beliau pernah memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama dengan 2 orang anaknya. Sedangkan itu sahajalah makanan yang beliau ada. Kita tengok, baik ke baik? Aisyah, baik kan? Pemurah ke pemurah? Pemurah. Lembut hati ke tak? Lembut hati. Kita tengok daripada ni. Sedangkan tu sahaja. Dia memang, Aisyah ni memang tak ada stok makanan yang banyak. Okey, dia selalu berpuasa. Okey, sehingga pada hari peristiwa ni, beliau hanya memiliki sebiji kurma. Tetapi ada wanita yang lebih memerlukan sebab dia ada anak kecil ni, lapar. Jadi dia bagi. Walaupun pada waktu tu itu sahaja makanan yang beliau ada. Okey, sumbangan. Beliau meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bidang. Tak kurang, lebih daripada 2210 hadis. Okay, beliau menjadi tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam hal kewanitaan dan kekeluargaan. Okey. Pakar dalam pelbagai bidang ilmu, antaranya termasuklah ilmu Al-Quran, hadis, fiqh, terutamanya fiqh kewanitaan, bahasa Arab dan syair. Urwah berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha,
ilmu pengetahuanmu yang luas tidak menghairankan saya kerana dirimu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak kepada Abu Bakar. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Ahmad. Okey, kata-kata Urwah ni bukan sebab dia dengki kepada Aisyah, tetapi ini menunjukkan kekaguman dan pengajarannya kepada kita. Okey, untuk menjadi orang yang hebat, orang yang berjaya, kita mestilah sentiasa bersama orang yang hebat dan berjaya. Okey, jika kita bersama orang yang tidak bermotivasi, maka semakin tidak bermotivasilah kita. Jadi untuk menjadi orang yang berjaya, kita kena mencari satu lingkungan yang positif untuk diri kita. Okey. Iktibar, itu pengajaran. Okey, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang dipelajari. Okey, bidang apa yang kita nak? Kita kena belajar bersungguh-sungguh. Contohnya, ustazah dalam bidang pendidikan Islam. Okey, ustazah dulu bercita-cita nak menjadi seorang guru. Jadi ustazah bersungguh-sungguh mencapai cita-cita menjadi guru pendidikan Islam. Okey. Sampai sekarang pun ustazah tetap belajar sebab belajar tu tidak terhenti selagi hayat di kandung badan. Kita hendaklah bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam apa keadaan sekalipun, terutamanya ketika ditimpa dengan ujian ataupun musibah yang kita tak inginlah biasanya, yang sangat menghimpit jiwa kita, okey, kena bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya pergi mengadu kepada manusia. Zaman hari ni mengadu kat mana? Kat Facebook kan. Status WhatsApp, macam-macam. Okey. Saya ada terbaca satu komen lah. Komen pembaca Facebook juga. Okey, ada satu status yang disiarkan oleh seorang ni. Dia meluah perasaan lah, ketidakpuasan hati dia. Okey. Kebetulan lah saya tengok Allah nak tunjuk pada saya. Okey, seorang tu komen. Okey, janganlah kita menjadi Yahudi yang menceritakan masalah dia kepada dinding. Kalau Facebook dia panggil apa? Wall kan? Update status dekat wall. Wall apa? Wall Facebook. Wall lah. Kita kena tahu. Facebook tu memang Yahudi yang buat. Okay, kita gunalah untuk ke arah kebaikan. Tapi bukan untuk keburukan. Salah satunya tadilah. Bukan di dinding Facebook. Bukan di wall Facebook untuk kita meluah perasaan. Tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat orang tidak memandang kita, ingatlah Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Okey, yang terakhir, kita hendaklah bersedekah dan suka membantu. Okey, sedekah. Apa sahaja yang kita ada. Lagi baik apa yang kita sayang, cuba kita bagi sedekah. Okey, niat aku bersedekah kerana Allah Ta'ala. Pasal niat, ya Allah, semoga dengan sedekah ini menjadikan aku istiqamah untuk beramal di jalanmu. Kita niatlah. Okey, macam-macam kan kita boleh niatkan. Semoga kita mendapat manfaat. Okey, bersedekah ni ibarat kita menyimpan tabungan. Kita membuat tabungan untuk akhirat. Dan suka membantu. Okey, tanpa memilih orang tu. Macam mana sekalipun kita bantu dengan ikhlas. Okey, saya harap pelajar semua dapat faham tajuk kita pada hari ini. Wanita suri teladan. Fokus kita kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, sekian. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu jangan lupa subscribe. Okey, Ustazah punya video untuk dapatkan info-info terkini. Okey, like tanda sokongan. Okey, dorongan kepada Ustazah. Ramai orang sokong. Ustazah boleh buat lagi untuk pelajar-pelajar sebagai amal jariah Ustazah di akhirat nanti.
Okey, dan share supaya kita sama-sama dapat pahala kerana menyebarkan ilmu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.